Statistik terbaru melalui NOP World Culture Score Index menunjukkan bahawa India merupakan negara yang paling banyak menghabiskan masa dengan membaca, iaitu melebihi 10 jam seminggu. Diikuti dengan Thailand dan China yang rata-ratanya membaca selama 8 hingga 9 jam seminggu. Realiti yang amat menyedihkan, Malaysia tidak termasuk dalam senarai NOP World Culture Score Index, atau lebih tepatnya, budaya membaca di Malaysia tidak melebihi 3 jam seminggu. Kalau beginilah dapatannya, bagaimana Malaysia mahu menjadi negara membaca menjelang tahun 2030? Minda rakyat Malaysia perlu diisi. Ubah segala persepsi agar duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain yang bervisi. Salam penghargaan saya tujukan khas buat panel juri yang arif lagi bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam Islam juga menganjurkan umatnya untuk membaca demi kesejahteraan individu, kebajikan masyarakat dan kemajuan negara. Maka, ayatilah mauduk bicara kebaikan membaca sebagai amalan hidup sehari-hari. Indikator utama saya, membaca kunci masa depan gemilang. Menelusuri kejayaan demi kejayaan. Figura yang bernama Dr. Nur Amalina Cik Bakri sememangnya wajar dicontohi generasi muda kini. Pemegang gelaran akademik Doktor Falsafah dalam bidang perubatan telah membuka mata rakyat Malaysia betapa peri pentingnya ilmu untuk masa depan yang gemilang. Bagi memupuk perasaan cinta akan ilmu dan suka membaca, inisiatif Bonda Dr. Amalina wajar dipuji apabila beliau membeli set-set buku seawal usia 7 bulan lagi. Ketika usia 4 tahun pula, bekas penuntut sekolah perubatan Harvard ini sudah boleh membaca dengan jayanya. Tidak hairanlah, kecintaan beliau pada ilmu dan buku telah melayakkan figura ini memenangi Anugerah Nilam 2004 dan tokoh pembaca kebangsaan pertama yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2003. Usaha dan sifat rajin membaca beliau ini ibarat belum suruh sudah pergi, belum panggil sudah datang. Penerima beasiswa Kijang Emas Tajaan Bank Negara Malaysia ini merupakan antara 10 doktor pelatih surgical terbaik di United Kingdom. Sedarilah, wahai anak muda, bertitik mula dengan buku sahaja. Figura kebanggaan Malaysia sudah berjaya menawan dunia. Ayo, kita alihkan pandangan ke timur pula. Jepun, sebuah negara miskin pada mulanya, akhirnya bertukar status menjadi maju dan moden sekelip mata. Semuanya kenaan dengan satu usaha. Amalan membaca menjadi budaya 127 juta penduduknya. Langkah ampuh dan bijaksana telah dilaksana. Pertama, bacaan umum dan ilmiah dicetak dalam ukuran saku agar mudah dibawa ke mana-mana. Kedua, syarikat akhbar Yomiuri Shimbun mencetak 30.5 juta naskah surat khabar setiap hari. Ketiga, buku-buku karya pengarang terkemuka dunia akan diterjemahkan dalam bahasa Jepun dengan kadar segera. Malah, murid-murid sekolah juga didedahkan dengan komik manga dalam mata pelajaran tertentu seperti sejarah, biologi dan bahasa. Maka, terhasillah modal insan kebanggaan untuk memacu kemajuan. Lihatlah hari ini. Kereta api Jepun mampu menempuh jarak 515 km hanya dalam masa 2.5 jam sahaja. Hampir tidak masuk akal jika difikirkan, sebuah negara yang terpalit dengan kisah pengoboman nuklear paling tragis berubah menjadi sebuah negara yang gemilang dan disegani kerana minda mereka penuh terisi. Kesimpulannya, perjalanan Malaysia ini masih panjang dan memerlukan usaha yang berterusan. Kajian negara paling celik huruf sejagat telah meletakkan Malaysia pada kedudukan ke-53 global. Seharusnya berubah menjadi lebih baik menjelang tahun 2030. Ibn Khaldun menganggap buku adalah cerminan tamadun. Apabila buku diciptakan, maka manusia seolah-olah memasuki satu ajakan baru dalam sejarah kehidupan mereka. Kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya? Kalau tidak diparut kelapa, mana akan dapat santannya? Fikir-fikirkanlah. Sekian, terima kasih.